أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan bukanlah hidupnya Ta'ala itu dengan ruh seperti hidup kita sekarang ini. Dan bukanlah hidupnya Ta'ala dan bukanlah hidup Allah Ta'ala itu dengan ruh. Dengan sebab kita wajib i'tiqad bahwasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat penghidup, maka yang segera faham pada kitanya bahwasanya hidup kita ini hidup dengan ruh. Hidup kita adalah hidup dengan ruh. Sekiranya kalau tidak ada ruh pada badan kita, maka tidak adalah sifat hidup bagi kita. Maka dengan sebab tu bimbangnya takut kita, setengah orang tu faham katanya Allah Ta'ala hidup macam kita hidup juga. Ialah hidup dengan ada ruh. Lalu tu dia datang di sini untuk nak menyucikan Allah Ta'ala daripada hidup dengan ruh. Maka dia katanya dan bukanlah hidup Allah Ta'ala itu dengan ruh. Seperti hidup kita sekarang ini. Sebagaimana kita hidup sekarang ini, hidup dengan sebab ada ruh pada badan kita. Sekiranya kalau tidak ada ruh pada badan kita, maka tak hiduplah kita. Tetapi Allah Ta'ala bukan hidup dengan ruh, bahkan hidup dengan sifat hayat. Hidup dengan sifat hayat, adapun kita hidup dengan ruh. Jadi maknanya hidup kita syarat kena ada ruh kat badan kita. Kalau tak ada ruh kat badan kita, maka tidak adalah sifat hidup di kita. Adapun Allah Ta'ala hidup semata-mata hidup dengan sifat penghidup, bukan dengan ruh atau lain daripada ruh. Adapun jenis-jenis pokok tu dia tak panggil hidup. Dia tak masuk dalam kata hidup. Walaupun bahasa Melayu itu kita panggil hidup. Tetapi kalau dalam bahasa Arab tu dia tak panggil kata hidup. Sebabnya orang Arab dia kalau hidup tu pokok tu ya basah dengan kering. Kalau basah tu mana bahasa Melayu kita hidup. Kalau kering tu mana pokok dah mati. Begitulah. Maka hidup kita makhluk ini, hidup kita manusia, hidup binatang dan lain-lain lagi daripada benda yang hidup, yang makhluk, semuanya dengan ruh ke semuanya. Adapun Allah Ta'ala bukan dengan sebab ruh, bukan dengan sebab penghidup. Sifat hayat ada, hiduplah. Maka katanya bukan hidupnya Ta'ala itu dengan ruh. Nanti apa dia ruh? Ruh ini ialah satu jenis zat, satu jenis jisim. Satu jenis zat, satu jenis jisim, tetapi jisim yang lembut, yang boleh bergerak masuk di dalam badan-badan kita. Jadi ruh itu satu benda pula. Walaupun kita tak nampak, tetapi ruh tu memang ada. Sebab tu boleh dimasukkan ruh, boleh dikeluarkan ruh. Sebab benda tu ada, walaupun kita tak boleh tengok dengan sebab Allah Ta'ala tak bagi nampak. Tetapi ruh tu memang ada. Maka ruh itu ialah suatu perkara. Maka kenapa boleh katanya Allah Ta'ala itu bukan hidup dengan ruh? Sebabnya kalau kita katanya Allah Ta'ala hidup dengan ruh, ruh itu adalah suatu zat, suatu jisim. Maka sekiranya kalau ada ruh pada zat Allah Ta'ala, kalaulah ada ruh pada zat Allah Ta'ala, maka zat Allah Ta'ala memanglah itu satu zat. Zat Allah Ta'ala dah satu, kemudian ruh itu pun zat juga. Zat juga.
Maka sekiranya kalau kita kata Allah Ta'ala hidup dengan roh, maka membawa kepada jadi bersusun oleh zat Allah Ta'ala, zat bersusun dengan roh. Jadi murakab jadi bersusun. Maka kita dah tahu daripada pengajian sifat wahdaniyat, Allah Ta'ala itu satu pada zat. Allah Ta'ala satu pada zat. Sebab tu apabila kata Allah Ta'ala wajib satu pada zat, tidak bersusun, ternafikan muttasil, ternafikan munfasil pada zat, maka sekiranya kalau ada ruh pada zat Allah Ta'ala membawa kepada ada kam pula pada zat Allah Ta'ala, maka itu adalah mustahil. Lagi pulanya kalau kita katanya roh itu suatu zat yang baru. Kalau zat Allah Ta'ala itu zat Allah yang qadim. Kalau kata roh itu yang baru, maka belum pada nak ada roh, Tuhan bukan hidup. Begitu pula maknanya Tuhan terdulu oleh mati. Apabila masuk roh, Tuhan jadi hidup. Maknanya belum pada nak, jadi maknanya hidup Allah bukan sedia kala. Bahkan hidup Allah Ta'ala itu hidup yang baru. Maka itu baru pada Allah Ta'ala itu adalah perkara yang mustahil. Habis itu kalau kita katanya roh itu qadim juga, maka itu jadi membawa kepada bersusun oleh zat Allah Ta'ala, zat dengan berkapuh dengan roh. Maka bersusun itu adalah perkara yang mustahil. Sebab bersusun itu, berkapuh bersusun itu adalah kelakuan bagi makhluk. Sebab tu Maha Suci Allah Ta'ala daripada hidup dengan roh. Abi di situ. Mustahil atasnya lawannya. Mustahil atasnya atas Allah lawannya, lawan bagi pehidup. Maknanya lawan bagi pehidup itu adalah perkara yang mustahil atasnya atas Allah Ta'ala. Dengan sebab wajib bersifat dengan sifat pehidup, lawan bagi sifat pehidup itu adalah perkara yang mustahil, tak ada pada Allah Ta'ala sama sekali. Apa dia lawan bagi sifat pehidup, lawan bagi sifat hayat? Iaitu mati. Mati maknanya mati itu maknanya dia ada dua tafsir. Mati ada dua tafsir. Setengah katanya mati itu maknanya suatu sifat. Mati itu satu jenis sifat yang melawani akan sifat pehidup. Mati adalah satu jenis sifat. Satu jenis sifat yang melawani akan sifat hayat, sifat pehidup. Apabila kata dia ni melawani akan sifat pehidup, maknanya kalau ada mati, kalau Allah bersifat dengan mati, tak bersifatlah dengan sifat pehidup. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pehidup, maka tentu sama sekali tak bersifat dengan sifat mati. Sebab sifat mati ini adalah suatu sifat. Itu kalau kata mati itu adalah suatu sifat. Tetapi ada juga dia katanya mati ni apa dia? Tak hidup. Tak hidup daripada suatu benda yang sepatutnya hidup. Apabila tak hidup, matilah. Jadi mati bukan dia sifat. Bukan dia sifat. Bukan maknanya suatu zat yang sepatutnya hidup, apabila tak ada sifat hidup tu mati. Jadi maknanya tak ada sifat hidup itulah dikatakan mati. Tak ada sifat hidup tu adalah mati. Jadi mati itu bukan satu sifat yang melawani akan hidup. Mana mati-mati itu maknanya kena atas apa? Kehilangan sifat hidup. Kehilangan sifat hidup ialah mati. Itu dia dua-dua tafsir.
Dua tafsir. Satu tafsirnya tadi, mati adalah satu jenis sifat. Tapi sifat mati ini dia melawani dengan sifat perhidup. Kalau ada sifat, kalau Tuhan itu bersifat, kalau suatu zat itu bersifat dengan sifat perhidup, tentu tak bersifat dah, tak boleh dah nak bersifat dengan mati. Sebab dua benda ini berlawanan, tak boleh nak beripun. Tak boleh nak beripun dan tak boleh nak terakat. Dengan mana suatu zat, nak kata mati pun, nak kata tak hidup, tak mati pun tak boleh juga. Nak kata kedua-dua pun tak boleh juga. Seperti lelaki gerak dan diam. Walaupun gerak dan diam tu bukan satu sifat ma'ani lah. Tetapi kalau kita tilik pada gerak dan diam ni, nak kosong daripada kedua-dua pun tak boleh. Itu mana nak terangkat daripada kedua-dua. Nak kosong pada kedua tak boleh, nak beripung kedua-dua pun tak boleh. Hanya mesti kena ada satu, tidak satu lagi. Kalau bergerak tak diam, kalau diam tak bergerak. Nak beripun kedua-dua pun tak boleh. Nak kosong daripada kedua-dua pun tak boleh. Maka seolah begitu, seperti begitulah kita huraikan, kalau kita kata mati itu adalah suatu sifat yang melawani akan sifat perhidup. Dengan maknanya kalau hidup tentulah tak mati. Kalau mati tentulah tak hidup. Maknanya kalau bersifat, sebab kata mati ini adalah sifat, kita hurai katanya, huraian dianya, kalau bersifat dengan sifat mati, tak bersifat dah dengan sifat perhidup. Kalau bersifat dengan sifat perhidup, tak bersifat dah dengan sifat mati. Sebab tak boleh beri pun dua-dua sifat ini dengan kerana berlawanan. Yang keduanya, mati bukan dia satu jenis sifat. Mati itu ialah kena atas apa? Kehilangan sifat hidup. Ketiadaan sifat hidup daripada suatu zat yang sepatutnya hidup. Yang jenisnya hidup. Jenis zat Allah Ta'ala jenis zat yang hidup. Zat kita pun jenis zat yang hidup juga. Tak macam pokok lah. Pokok bukan jenis zat yang hidup. Yang terima hidup. Begitu. Jadi maknanya mengikut orang yang kedua, mati ini ialah kehilangan, keluputan, ketiadaan sifat hayat. Tak ada sifat hayat tu dikatakan mati. Maka tiap-tiap dua tafsir tu sah kedua di sini. Sah keduanya. Sebab kalau katanya kalau tak bersifat dengan sifat hidup, tentu dia bersifat dengan sifat mati. Kalau kita kata mati itu adalah satu sifat. Kalau tak bersifat dengan sifat perhidup, tentu dia bersifat dengan sifat mati. Artinya kalau mengikut makna yang kedua, kalau tak bersifat dengan sifat hidup, tentu dia mati. Sebab mati itu makna tak hidup. Kehilangan sifat hidup daripada benda yang hidup. Begitu. Kalau benda tak hidup di awal, kita tak boleh kata mati. Sebab tu pokok tak boleh kata mati. Jenis batu, jenis air, jenis pokok tu tak boleh kata mati. Sebab dia bukan benda yang hidup. Mati-mati ni mana kehilangan sifat hidup daripada benda yang hidup. Kalau begitu pokok tak hidup, pokok itu, pokok nak kata mati tak boleh. Mengikut makna istilah ni lah. Kita bercakap kita tu biasalah. Nak kata pokok ni mati, pokok ni hidup, tu biarlah. Tapi makna di sininya begitu. Jadi pendek katanya mati ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, mati adalah satu sifat yang melawanikan sifat hidup. Tafsir yang keduanya, mati itu mana kehilangan sifat hidup daripada benda yang hidup. Maka tiap-tiap daripada dua huraian tu melawani dengan sifat perhidup kesemuanya. Adalah perkara yang mustahil, tak diterima oleh akal sungguhnya. Kenapa kata mustahil mati pada Allah Ta'ala itu? Kerana jikalau boleh mati. Kerana jikalau boleh mati Ta'ala. Matinya Allah Ta'ala. Fardunya kalau katanya sekarang Tuhan belum mati lagi, tetapi terima mati. Terima mati Allah Ta'ala. Artinya dia kita fardu dua fardu lah.
Satunya kalau mati, maknanya dah mati. Kalau matinya nyata ta'ala, mana kalau Allah itu sudah mati. Satu mana? Artinya kalau jikalau boleh mati, mana terima mati ya Allah Ta'ala. Walaupun sekarang dia hidup, masih hidup, tetapi tak berapa lama masa lagi akan datang, dia akan berjumpa dengan mati. Begitu. Ada dua-dua masalah. Sebab tu kalau kita tengok dengan matan tu, kalau tidak ada perkataan boleh tu, mana jikalau mati, mana jikalau sudah mati. Jikalau sudah mati, tapi dia tambah boleh, maknanya jikalau masa-masa depan dia akan berjumpa dengan mati walaupun sekarang dia masih hidup, begitu. Jadi pendeknya fardu kitanya jikalau tak hidup. Maksudnya begitu, jikalau mati mana jikalau tak hidup. Dah. Lepas tu kita menghurai mengikut huraian tadi, jikalau boleh mati, mana jikalau bersifat Allah Ta'ala dengan sifat mati, tentu dia tak bersifat dengan sifat hidup. Kalau kata mati itu ialah makna tak hidup, jikalau boleh mati, jikalau boleh tak hidup Allah. Begitu. Nah. Kerananya kita fikir. Jikalau boleh matinya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sudah mati, artinya kerana jikalau Allah Ta'ala itu akan berjumpa dengan mati, apa nak kata? Apa lazim dianya? Di atas fardu ini. Atas ini fardu, apa nak kata? Tiadalah mesti bahawa bersifat ia dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani. Tiadalah mesti, mana tak mesti. Tak boleh jadi. Tiadalah mesti, maknanya tak mesti. Tak wajiblah. Tak wajib, tak mesti, tak wajib. Tak bolehlah bahawa bersifat ia Allah Ta'ala dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani yang tersebut. Setengah pada sifat ma'ani itu seperti kudrat. Sebabnya pada huraian dulu tu dia katanya pada kiraan akal itu sifat hayat tu mengesahkan bagi bersifat dengan sifat idrak, sifat sama basar, sifat ilmu dan sifat ma'ani yang lain-lain lagi. Sekiranya kalau tidak ada sifat hayat, tentu sama sekali tak boleh nak bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Begitu. Jadi maknanya kalau kita katanya kalau fardu Allah Ta'ala itu mati, artinya terima mati, tentu sama sekali tak bersifat Allah dengan sifat ma'ani. Yang mana setengah daripada sifat ma'aninya ialah kudrat iradat. Maka kalau fardunya, kalau Allah Ta'ala itu mati, maknanya sifat ma'ani yang lain daripada sifat hayat tu, kudrat pun tidak, Allah tak bersifat dengan kudrat, Allah tak bersifat dengan iradat, Allah Ta'ala tak bersifat dengan ilmu dan lain-lain lagi. Maka kalau tak bersifat dengan sifat ilmu, dia tak tahu cara untuk nak membuatkan alam ini. Kalau tak bersifat dengan ilmu, tentu sama sekali Allah Ta'ala tak tahu cara untuk nak buatkan makhluk ini. Tak tahu kata makhluk ini nak ada ke tak nak ada. Ke tak ada. Begitu juga kalau tak bersifat dengan sifat kehendak, Allah Ta'ala tak boleh nak menentukan bagi ada makhluk ini. Kalau tak bersifat dengan sifat kudrat, tentu sama sekali Allah Ta'ala tak boleh membuatkan, mengadakan alam ini. Sebab tu dia katanya, maka jikalau tiada bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang tersebut, nasjaya tiadalah boleh ada, mana tak boleh nak ada. Tak boleh ada alam ini. Tak ada lah alam ini. Sebab apa? Sebab tak ada kudrat. Sebab nak ada kudrat tu mesti bersifat dengan sifat hayat. Kalau tak ada sifat hayat, tak ada lah sifat kudrat. Tak ada kudrat, apa yang boleh buatnya? Tak boleh buat apa sekarang lah.
Dah tiada boleh ada, tak boleh ada tu sebab Tuhan nak buat tak boleh. Sebab nak membuatkan alam ini, buat itu dengan sebab dia kuasa. Kalau tak kuasa, tak boleh nak buat lah. Maka kalau fardu sampai di situ, kalau Allah Ta'ala itu mati, tentu tak bersifat dengan sifat ma'ani. Yang mana setengah daripadanya ialah sifat kudrat. Yang mengadakan akan alam ini dengan sifat kudrat. Sekiranya kalau tak bersifat dengan sifat kudrat, kalau Allah Ta'ala tak berkuasa, maka tentu sama sekali tak boleh nak buatkan alam ini. Apabila tak boleh nak buatkan alam ini, maka alam ini tak ada. Maka tak ada alam ini itu betul ke salah? Tak ada makhluk ini betul ke salah? Dan iaitu tiada boleh ada alam ini. Mustahil. Tak diterima pada akal. Tak ada makhluk ini itu adalah perkara yang mustahil. Kenapa katanya mustahil? Dengan pandangan mata. Sebab dianya melawani dengan pandangan mata kita. Sebab pandangan mata kita menyaksi bahawa makhluk ini ada. Sebab pandangan mata kita menyaksi kepada kita bahawasanya makhluk ini ada. Kalau makhluk ini ada, kita nak kata makhluk ini tidak ada. Tak boleh jadi nak kata begitu sebab mata kita dah nampak kata ada. Mestilah hukum kata ada. Kalau begitu makhluk ini ada, siapa yang membuat? Allah. Siapa yang membuatkan alam ini? Allah. Allah nak buatkan makhluk ini, tak boleh nak buat melainkan dia bersifat dengan sifat kudrat, maka kudrat mesti kena ada. Mesti kena ada kudrat. Tapi kalau tidak ada hayat, tidak ada sifat kudrat, maka kita kata mesti bersifat dengan sifat kudrat. Kalau begitu mesti bersifat dengan sifat hayat. Kalau kata mesti bersifat dengan sifat hayat, mati itu memanglah mustahil. Begitulah. Maka dia katanya, inilah dalil. Inilah, mana ini mulai daripada jikalau boleh matinya. Hingga akhir. Inilah yang perkataan musannif kerana jikalau boleh matinya. Dalil bagi kita kita orang mukallaf, dalil yang menunjuk bagi kita atas ada hayat, ada sifat hayat dan wujub sifat hayat. Itu dalil yang menunjuk kepada kita katanya sifat hayat Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat. Lagi pulanya wajib bersifat dengan sifat hayat. Begitulah. Bagi Allah Ta'ala ada sifat hayat bagi Allah, wajib sifat hayat bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan istihalah atas pada wajib. Atas pada ada hayat. Dan istihalah yang tertegah tak boleh jadi lawannya lawan bagi hayat. Itulah. Jadi itulah dalil kita fikir begitulah sekiranya sebab sifat hayat itu pada kiraan akal bahwasanya sifat hayat itu syarat bagi nak ada sifat-sifat ma'ani yang lain. Tapi syarat tu syarat pada nampakkan akal saja, bukan syarat pada wakil, pada diri perkara. Sebab semuanya sifat Allah Ta'ala semuanya qadim, tidak ada mana yang dulu, mana yang terkemudian. Kalau kata syarat, betul-betul syarat tu, maka syarat terdulu di atas masyrut. Maknanya kalau kita betul-betul syarat tu, mana sifat hayat kena ada dulu daripada sifat lain-lain lagi. Itu membawa kepada jadi baru Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat iradat. Maka sebab tu kita kira katanya hayat ini pada kiraan akal saja. Jadi syarat. Tidak pada wakil. Maka dengan sebab begitu, kalau tak bersifat dengan sifat hayat, semuanya sifat ma'ani yang lain tak ada ke semua. Tak bersifat dengan kesemua dengan sifat-sifat ma'ani. Yang mana setengah daripada sifat ma'ani itu sifat mengada. Sifat taksib, ijad dan i'dam ialah kudrat. Sifat yang menentu ialah iradat.
taksis ialah iradat. Dan sifat inkishaf ialah sifat ilmu. Begitulah. Habis di situ. Jadi kalau tak bersifat dengan dengan sifat-sifat ma'ani, lebih lagi dengan ilmu, dengan kudrat, dengan iradat, tentu tak boleh nak ada makhluk ini. Sebab tak tahu cara nak buat, sebab dia tak boleh nak menentu dengan ada dengan tiada. Tak menentu, tak boleh nak buat. Begitulah. Habis di situ masalah dalil bagi sifat hayat. Yang kedelapan, ilmu. Artinya, arti ilmu, pengetahuan. Itu terjemuh kepada bahasa Melayu, pengetahuan. Iaitu ilmu atau pengetahuan itu sifat. Ilmu atau pengetahuan itu adalah nama bagi satu jenis sifat. Sebab ilmu, itu tahulah katanya, ilmu Allah. Ilmu Allah, sifat ilmu Allah. Maknanya ilmu itu adalah satu jenis sifat bagi Allah Ta'ala. Iaitu sifat. Ilmu itu ialah satu jenis sifat. Pengetahuan itu adalah satu jenis sifat. Yang sedia adanya. Yang sedia adanya. Yang ada dia tu ada yang sedia kala lagi dah. Yang sedia adanya. Yang adanya, yang sedia adanya, yang adanya pada sedia lagi. Ada dia tu ialah ada yang sedia. Yang sedia adanya, bukan sifat yang baru tu, bukan. Yang sedia adanya maknanya sifat ilmu ni ialah sifat yang bukan sifat yang baru, sifat yang qadim, sifat yang azali. Adanya, ada tu ada pada zat Allah Ta'ala. Ini nak kita kata sifat ni sifat Allah. Tu mana kata ada pada zat Allah. Adanya pada zat Allah. Apa maksudnya? Bukan macam kata ada duit kat poket tu, bukan begitu. Kita ambil beg duit masalah, isi masuk dalam poket baju, ada beg duit di poket. Bukan maksudnya begitu. Ada kepiah di kepala kita, bukan maksudnya begitu. Kata adanya pada zat Allah, maknanya dia adalah sifat Allah. Pengetahuan ilmu ini, sifat yang sedia ni adalah dia tu sifat bagi Allah. Allah bersifat dengan dia. Itu mana kata ada pada zat Allah. Nak cerita mausuf dia ni apa benar? Sebab sifat yang menupani pada mausuf. Sifat menupani pada mausuf. Maka di sini nak menyatalah sifat, mana dia mausuf dia? Zat Allah itulah mausuf dia. Maknanya ini adalah sifat bagi zat Allah. Jadi kita tahu sekadar itulah, katanya ilmu ni ialah satu jenis sifat yang qadim, adalah dianya sifat bagi zat Allah. Yang dengan dia dengan sifat tadi, yang dengan dia dengan sifat itu sedia Allah Ta'ala mengetahuikan. Yang dengan dia sedia Allah Ta'ala mengetahuikan. Jadi dia terbalik tu, dia cakap saja dia sengaja cakap gitu. Kita tafsir yang dengan dia mengetahui Allah sedia kala lagi. Yang dengan dia Allah Ta'ala mengetahui pada sedia kala lagi dah. Dengan dia, dengan sifat ilmu inilah Allah Ta'ala tahukan segala perkara pada sedia kala lagi. Begitu. Jadi di sini nak cerita apa dia ni? Samaratus sifah. Faedah daripada bersifat dengan sifat ini, apa dia faedah dia? Faedah dia ialah Tuhan tahu dengan segala perkara sebab dia bersifat dengan sifat ini.
Sebab dia bersifat dengan sifat ini, sifat ni sifat yang sedia. Sifat ilmu adalah sifat yang sedia. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan dia pada sedia kala lagi. Maka tentu sama sekali faedah dianya ialah Allah Ta'ala tahu segala perkara sedia kala lagi lah. Allah Ta'ala mengetahui, tahu, kenal, katalah tahu pemakna sama, kenal pemakna sama pada sedia kala lagi dah. Sebab dia sifat ni sifat yang sedia. Bukan sifat yang baru. Maka tahu Allah Ta'ala segala perkara itu tahu sedia kala lagi dah. Tahu dengan mana? Nyata, jelas. Begitulah. Yang dengan dia, dengan sifat yang sedia ini, sedia Allah Ta'ala. Sedia Allah Ta'ala mengetahui. Mana mengetahui dia tu adalah mengetahui yang sedia kala lagi dah. Maknanya gitu. Bukan maksud kata dengan sifat ini Allah Ta'ala jadi sedia, jadi qadim. Bukannya begitu. Kita cakap sifat ilmu, bukan sifat kidam ni. Yang dengan dia sedia, maknanya yang dengan dia mengetahui Allah akan segala perkara pada masa sedia kala lagi dah. Begitulah. Apa yang maksud segala perkara yang Allah Ta'ala mengetahui, yang Allah Ta'ala tahu itu, segala perkara itu ialah yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Itu dengan maksud katanya segala perkara. Jadi maknanya segala perkara yang wajib. Apa makna segala perkara yang wajib? Segala perkara yang masuk di bawah hukum wajib akli. Segala perkara yang wajib, yang hukum dianya, yang dia tu segala perkara itu masuk di bawah hukum wajib akli. Mana benda yang wajib akli. Lepas tu benda apa benda yang wajib? Zat dia wajib ada, sifat dia wajib ada, wajib sungguh. Itulah perkara yang wajib. Maknanya nak cerita katanya Allah Ta'ala tahu ke tidak dengan zat dia? Tahu. Allah Ta'ala tahu ke tidak dengan sifat dia? Tahu. Bukan maksud tahu tu tahu dengan ta'rif bagi wajib, benda yang ada tak terima tak ada. Memanglah Allah Ta'ala tahu juga begitu pun. Tapi yang nak cerita di sini, yang dimaksud di sini maknanya segala perkara yang hukum dianya adalah wajib akli, Tuhan tahu. Mana-mana perkara yang adalah hukum dianya wajib akli, perkara itu ditahui oleh Allah. Maknanya sungguh sedia, dia tahu. Sungguh dia tak bersamaan dengan makhluk. Dia tahu. Zat dia ada, dia tahu. Zat dia bersifat dengan ilmu, dia tahu. Begitu. Diri ilmu macam mana ilmu, dia tahu. Sifat dia tahu. Hakikat sifat ilmu macam mana hakikat sifat ilmu, dia tahu. Macam orang alim, dia tahu tak kata dia tu alim? Dia tahu. Bukan orang luar saja tahu kata dia alim. Begitulah. Kalau tak tahu pun orang jahil murakab tu yang tak tahu kata dia tu jahil. Tapi kalau orang alim, dia mesti dia kena tahu. Bukan orang luar tahu. Sekadar tahu, dia pun tahu. Tapi dia tawaduk tak tawaduk tu lain lah. Dia nak mengaku tak mengaku kata dia tu alim lain lah. Jadi maknanya segala perkara yang ialah hukum dia wajib akli, segala perkara yang ada dia, yang sungguh dia tu adalah wajib pada akal, ditahui oleh Allah Ta'ala akan kesemuanya. Itu maknanya tahu dengan segala perkara yang wajib. Dan yang mustahil, mana Allah Ta'ala mengetahui akan segala perkara yang mustahil. Mana perkara-perkara yang hukum dianya adalah hukum mustahil. Ada dia tu ada mustahil, ada dia tu mustahil, nak ada dia, nak sungguh dia. Perkara yang kalau ada dia tu adalah mustahil, kalau sungguh dia tu adalah mustahil, maka perkara itu Allah Ta'ala tahu juga. Sebab tu Allah Ta'ala tahu ke tidak dengan anak dia? Tahu, tapi tahu kata tak ada. Begitulah. Tapi lagi akan datang dia akan cerita tahu betul dengan kelakuan dia, betul dengan sifatnya. Dan harus, jadi setiap-tiap perkara yang masuk di bawah makna benda yang harus itu Tuhan tahu kesemuanya.
Jadi maknanya Tuhan kenal ke tidak benda yang wajib? Kenal. Tuhan kenal ke tidak benda yang mustahil? Kenal. Tuhan kenal ke tidak apa benda yang harus? Tuhan kenal. Tuhan tahu. Apa makna wajib? Tuhan tahu. Apa makna mustahil? Tuhan tahu. Apa makna harus? Tuhan tahu. Apa benda yang masuk di bawah kata benda yang wajib? Tuhan tahu kesemuanya. Apa benda yang masuk di bawah kata benda yang mustahil? Tuhan tahu kesemuanya. Apa benda yang masuk di bawah segala perkara yang harus, maka Tuhan tahu kesemuanya. Sebab tu kalau kita itu tak payah tanyalah. Tuhan tahu ke tidak dengan anak dia? Tahu. Tapi tahu tu bukan tahu kata ada. Tahu katanya tak ada. Lagi pulanya ada dia tu mustahil. Macam itulah. Tuhan tahu ke tidak katanya sekarang kita belajar, kita ada, Tuhan tahu. Lagi pulanya tahu ke tidak kita masih belajar sekarang, dia tahu. Sebab ada kita, belajar kita adalah perkara yang harus pada akal. Tuhan kenal ke tidak sifat hayat dia? Kenal. Tuhan tahu. Tuhan tahu ke tidak sifat ilmu dia? Dia tahu, dia kenal. Lagi pula dia tahu katanya mesti dia bersifat dengan hayat, mesti dia bersifat dengan ilmu dan lain-lain lagi. Itu yang maksud katanya segala perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus. Sebab tu maknanya tidak ada perkara yang sembunyi terhadap Allah Ta'ala. Contohnya kita ni, kalau orang tanya kalau orang tanya apa hukum ada langit ini, kalau orang tanya malaikat ada ke tidak, kalau orang tak ada ilmu dia jawab tak tahu. Tak tahu kata ada, tak tahu kata tak ada. Kalau orang tak ada ilmu. Lepas tu ada malaikat tu tahu ke tidak kata dia tu harus? Kalau kita tanya, ada malaikat tu harus ke wajib ke mustahil? Kalau orang tak tahu, dia tak tahu kata ada malaikat tu masuk di bawah benda wajib, kalau masuk di bawah benda yang mustahil, masuk di bawah benda yang harus. Kalau orang tak tahunya, kalau kita manusia. Kalau kita tanya dia, malaikat ada ke tidak ada? Itu kenalkan diri malaikat. Ada ke tidak ada? Kalau orang tak tahu, dia jawab tak tahu, tak boleh nak tak nyata dalam fikiran dia, tak nyata dalam ilmuan dia, katanya ada malaikat ke tidak ada. Kalau dia tahu, dia jawab kata ada. Kalau dia tahu dengan kata ada, dia jawab kata ada. Kemudian kalau kita soal balik dia, ada malaikat tu harus ke? Malaikat ni ada dia tu memanglah ada. Harus ada ke? Mustahil ada ke? Wajib ada? Kalau dia tak tahu, dia tak boleh nak jawab. Tak nyata dalam fikiran dia tu, ada malaikat tu ada yang harus ke tidak. Tapi kalau orang tahu, dia boleh jawab katanya, ada malaikat ni adalah perkara yang harus. Maknanya ada malaikat masuk dalam benda yang harus. Begitulah. Dan makna mengetahui dengan itu sifat akan segala perkara itu. Dan makna yang dimaksud dan makna yang dikandung, yang dimaksud dengan kata mengetahui dengan sifat, dengan itu sifat, ini dengan sifat ilmu. Memanglah kalau tak ada ilmu tak tahu. Tuhan bersifat dengan ilmu sebab tu dia tahu. Tahu akan segala perkara itu, ialah perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Apa makna katanya Tuhan tahu dengan sifat ilmu dia akan perkara yang wajib? Apa makna yang dimaksud dengan kata Tuhan tahu dengan perkara yang mustahil? Apa makna katanya Allah Ta'ala tahu dengan segala perkara yang harus? Makna dianya iaitu mendapatkan dia akan segala perkara dan nyata baginya, bagi Allah, dengan dia, dengan itu sifat. Dapat dan nyata oleh kelakuannya, kelakuan segala perkara. Itu nyata oleh segala kelakuannya. Kalau wajib, nyata kata wajib. Kalau mustahil, nyata kata mustahil. Kalau harus, nyata kata harus. Itu cakap dengan cara luas. Kalau wajib,
tahu kata wajib. Wajib pun wajib kudrat, wajib iradat. Katalah. Nah, wajib ada zatnya. Tu kalau wajib. Kalau mustahil, nyata kata mustahil. Apa dia? Ada anu dia mustahil. Gitu tak? Ada suatu makhluk yang sama dengan dia, yang serupa dengan dia adalah mustahil. Begitu. Nyata baginya dengan dia oleh kelakuannya, kelakuan segala perkara dengan sekira-kira bertentang, yakni berbetulan. Dengan sekira-kira, nyata-nyata, dapat-dapat dan nyata-nyata itu dengan sekira-kira bertentang, berbetulan, bermuafakat, kenyataan itu benda yang dia nyata. Kenyataan itu ini benda yang nyata itu. Dengan kelakuan perkara itu. Bertentang, bersepakat dengan kelakuan, dengan sifat-sifat bagi perkara itu pada diri, pada wakil dan dirinya diri perkara. Pada wakil, pada yang sebenar. Kalau benda itu besar, dia tahu kata besar. Kalau benda itu halus, dia tahu kata halus. Maka besar dan halus itu adalah perkara yang harus. Begini. Kalau nak tilik besar itu masuk dalam harus. Besar harus. Kecil itu harus. Besar siapa? Besar makhluk ini. Besar sesuatu daripada makhluk ini. Besar kecil sesuatu daripada makhluk ini. Itu harus. Maka sekiranya kalau benda itu besar, suatu benda itu, contohnya gajah masalah. Gajah itu ialah kelakuan dianya, sifat dianya adalah suatu binatang yang besar, maka Allah Ta'ala tahu kata besar. Lagi pulanya, dia tahu juga kata besar dia itu adalah harus. Dia tahu kata gajah ni bersifat dengan sifat besar. Lagi pulanya, dia tahu juga katanya macam mana besar, macam mana kecil. Macam mana dia panggil kata besar, macam mana panggil kata kecil. Kita tahu kata gajah itu besar. Jadi kita tahu gajah kalau tilik pada kita ni, gajah ada ke tidak ada atas dunia ini? Kita jawab kata ada. Kita jawab kata ada. Itu tahu dengan satu jenis sifat bagi gajah. Katanya gajah itu ada. Tapi gajah itu kita tahu pula kata ada, adalah kita tahu dah. Lagi pula ni kita tahu pula kata ada gajah itu harus. Nak tak ada pun boleh. Itu kita tahu. Itu mana tahu bertentang dengan wakil. Dan cara mana dikatakan besar? Kita pun apabila kita tengok gajah, oh besar gajah, besar pada kambing lagi. Kita tahu cara mana kata panggil kata besar. Itu nak banding dengan kita. Habis di situ. Jadi maknanya tahu tu bertentang pada wakil dan di perkara. Kemudian kita kata pulanya besar dan kecil masuk di bawah benda mustahil. Ialah besar zat dia dan besar zat Allah Ta'ala dan kecil zat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tahu katanya adalah benda yang mustahil. Memanglah besar tu kalau letak kepada makhluk ini masuk dalam harus. Besar itu kalau letak pada zat Allah Ta'ala adalah benda yang mustahil. Besar kalau letak pada, sebab tu kena hati-hati kalau tanya, besar apa hukum besar? Wajib ke mustahil ke harus? Kita kena tanya dulu, besar ni kalau besar letak pada makhluk adalah benda yang harus. Besar tu kalau letak pada zat Allah Ta'ala masuk dalam benda yang mustahil. Jadi Allah Ta'ala tahu ke tidak katanya besar zat dia adalah perkara mustahil? Tahu. Begitulah. Jadi besar nisbah bagi zat dia masuk dalam benda mustahil. Besar nisbah bagi zat makhluk ini adalah benda yang harus. Semuanya Allah Ta'ala tahu ke semuanya. Tahu tu dia katanya dengan sekira bertentang dengan kelakuan dia, dengan sifat dia pada wakil dan pada dirinya. Maknanya kalau benda itu wajib, dia tahu kata wajib. Benda itu hukum dia mustahil, maka dia tahu kata mustahil. Kalau harus pun dia tahu kata harus. Dan kelakuan dia kecil besar, kalau benda tu kalau bendanya besar, dia tahu kata besar. Kalau benda tu itu kecil, dia tahu kata kecil. Begitulah.
Bukan maksud katanya semata-mata nyata tapi salah pada wakilnya, itu panggil kata jahil juga. Sebab jahil ini ada dua makna. Jahil tu makna kosong daripada pengetahuan, itu dikatakan jahil juga. Itu kita kata jahil pada jahil basit. Jahil basit. Makna kosong daripada pengetahuan. Kosong daripada pengetahuan, seperti kita belum belajar. Belum belajar tu maknanya tak ada ilmu, makna kosong. Kosong daripada apa-apa pengetahuan, itu dikatakan jahil basit. Tapi kalau katanya pada dakwaan dia tu dia kata kena tapi tak betul dengan wakil. Seperti sekarang ya, dia tahu kata sekarang, waktu sekarang adalah waktu malam. Dia tahu tak? Kalau mengikut dakwaan dia tahulah. Sekarang masa mana ni? Contohnya dia dalam gua masalah, dia tertutup di dalam gua, tak boleh keluar daripada gua, dia masuk dalam gua tu, tiba-tiba pintu gua tu tertutup, maka duduk lama-lama dalam gua tu, kalau orang tanya, waktu sekarang waktu mana? Waktu siang ke waktu malam? Kalau dia jawab, aku tahu waktu sekarang adalah waktu malam, tapi kalau tengok jam tu ialah pukul 9 pagi. Maka kalau mengikut dakwaan dia tu, dia kata dia tahu tapi tak betul dengan diri perkara, tak betul dengan wakil. Maka itu maknanya jahil murakkab. Tak tahu, dakwaan dia tu tahu tapi tak betul dengan kelakuan dia, dengan sifat dia, tak bertentang. Maka itu adalah jahil murakkab. Maka semua-semua dua-dua bagai jahil itu mustahil pada Allah Ta'ala. Jahil makna kosong daripada pengetahuan, jahil dengan maknanya tak bentuk, tidak bertentang dengan wakil. Itu pun mustahil. Tengok. Apa dia kelakuan itu daripada adanya. Sekiranya kalau benda itu ada, dia tahu kata ada. Sekiranya kalau ada, dia tahu kata ada. Itu masalah. Kalau tahu, kalau jahil basit, maknanya dia tak boleh, tak nyata kepada dia bahasanya benda itu ada ke tiada. Tak boleh nak menentu kata ada, tak boleh nak menentu kata tiada. Itu jahil basit. Kalau dia benda itu tak ada tetapi nyata bagi dia tu kata ada, maka itu dia tu jahil murakkab. Maknanya begitu. Lepas tu kalau benda tu ada, dia tahu kata ada, nyata bagi dia tu kata ada, maknanya bertentang dengan kelakuan. Itu dikatakan suatu ilmu. Benda itu ada. Kita katanya, kita sekarang ni ada. Kalau kita tanya Tuhan tak boleh nak jawab. Kita ni tak nyata bagi dia. Kata ada kita ke tak ada kita sekarang. Maka adalah dia tu bersifat dengan jahil basit. Tapi kalau kita tanya dia, kita ni ada ke tidak sekarang? Dia jawab, kau tak ada sekarang. Kau dah mati. Maknanya dia bersifat dengan jahil murakkab. Tapi kita ada, dia nyata kata kita ada. Itulah betul dengan wakil. Lagi pulanya dia tahu pula ada kita ni masuk dalam bagai harus. Dia tahu. Dia tahu kata ada kita masuk dalam bagai yang harus. Lagi pulanya tak ada kita sekarang, dia tahu katanya masuk dalam bagai mustahil. Tak ada kita sekarang ni pada waktu sekarang. Tak ada kita pada waktu sekarang, mati kita pada waktu sekarang, dia tahu katanya mustahil. Lagi pulanya dia tak tahu kata mati kita sekarang. Jangan kata dia tahulah kata mati tu. Yang dia tahu kata kita ni tak mati. Kalau tahu kata mati, kita orang hidup, dia tahu kata mati, itu mustahil pula. Begitulah. Katalah yang bersangkutan tu dengan ada tu, ada benda makhluk adalah yang harus, ada dia adalah yang wajib, begitulah. Atau tiadanya
Dia tahu katanya tiada suatu perkara-perkara tadi. Maknanya dia tahu katanya tiada zat dia adalah perkara yang mustahil. Dia tahu ke tidak katanya tiada zat dia adalah perkara yang mustahil. Dia tahu. Dia tahu katanya anak bagi si mandul itu tidak ada. Begitu tak? Dia tahu kata anak bagi seorang yang mandul itu tidak ada. Lagi belakangnya tak ada anak bagi si mandul itu adalah perkara yang harus, bukan wajib, bukan mustahil. Dia tahu ke semualah, lebih kurangnya begitu. Segala kelakuannya bersangkutan dengan tiada suatu benda itu dia tahulah. Nah, kalau katanya tiada anak dia, tiada anak bagi Allah, dia tahu tak? Dia tahu. Lagi belakangnya tahu katanya tiada anak dia itu adalah wajib. Ada anak tu mustahil, tiada anak tu wajib lah. Jangan keliru cakapan tu. Tiada anak tu wajib, ada anak tu mustahil. Begitulah. Dan pendek segala perkara, benda yang terima pendek. Pendek bagi makhluk dia tahu kata harus. Pendek bagi benda yang pendek. Pendek bagi benda yang pendek. Dia tahu kata suatu benda yang pendek itu bersifat dengan pendek, dia tahu. Lagi pulanya bersifat dengan pendek benda itu adalah perkara yang harus, bukan wajib, bukan mustahil. Dan juga dia tahu kata pendek zat dianya adalah perkara yang mustahil. Pendek zat dianya adalah perkara yang mustahil. Panjang zat dia adalah perkara yang mustahil. Dia tahu juga. Sebab panjang dan pendek adalah sifat bagi makhluk, bukan sifat bagi khalik. Begitulah. Dan umpamu demikian itu kelakuan-kelakuan yang berlawanan, panjang pendek. Kalau panjang dia tahu kata panjang, tak tahu kata pendek. Begitu. Tengok langit besar, langit sebelah atas, dia tahu kata langit tu di sebelah atas. Kalau tanya dia tahu ke tidak langit di sebelah bawah pada bumi, Allah Ta'ala tahu ke tidak kata langit itu sebelah bawah pada bumi, bumi sebelah atas, langit sebelah bawah? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Kalau tahu begitu jadi jahil murakkab pulaknya. Sebab tahu yang yang kita nak sekarang, tahu yang bertentang dengan wakil. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak tahu katanya langit sebelah bawah pada bumi, bumi sebelah bawah pada atas. Langit sebelah bawah pada bumi, bumi atas pada langit. Itu Tuhan tak tahu. Yang Tuhan tahunya langit sebelah atas, bumi sebelah bawah. Begitu. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala tahu kata langit sebelah bawah, bumi sebelah atas, itu mana dia tu tahu tak bertentang dengan wakil pula. Itu adalah perkara yang mustahil. Sebab tu Allah Ta'ala tahu kata kita sekarang masih ada, masih hidup. Begitu. Dan dia tak tahu katanya kita dah tak ada, kita dah mati. Sekarang. Jangan kata dia tahu kata kita tak ada sekarang, kita dah mati sekarang. Itu jadi jahil murakkab lah pula. Dengan maknanya dia tahu katanya kita ada, bukan tak ada sekarang. Dia tahu katanya kita masih hidup, bukan kita dah mati sekarang. Maknanya begitulah. Lepas tu kalau gajah, dia tahu kata gajah itu lebih besar daripada kambing. Dia tak tahu kata gajah tu lebih kecil daripada kambing. Dia tak tahu gitu. Sebab benda tak berlaku. Sebab benda bukan ada. Dia tahu benda yang berlaku, benda yang ada. Betul dengan wakil. Benda tak betul dengan wakil, kalau kita tahu tak betul dengan wakil adalah jahil. Jangan jawab katanya semua Allah Ta'ala tahu. Gajah lebih kecil pada semut punya tahu. Kalau tak tahu jahil. Tahu kata gajah lebih kecil pada semut, itulah jahilnya. Tahu kata gajah lebih kecil daripada semut, itu jahil. Tak tahu tu alimnya lagi. Tak tahu kata, sebab tu kita dah cakap.
Setahu-tahu sayanya, waktu sekarang adalah waktu siang. Mana saya tak tahu kata sekarang waktu malam. Betul tak cakap itu? Betul lah. Saya tak tahu kata sekarang waktu malam sebab sekarang tu adalah pukul 10 pagi. Gitu. Jadi kalau orang katanya saya tahu sangat katanya sekarang pukul 10 sekarangnya adalah waktu malam. Kita tak kata dia gila tu pun nasib baiklah. Sebab itulah maknanya tahu mesti tahu kena berbetulan dengan wakil. Tengok uh, dan umpama demikian itu kelakuan yang berlawanan, yang tidak berhimpun. Kelakuan yang berlawanan, kalau panjang taklah pendek, kalau pendek taklah panjang, dan bilangan-bilangan. Kalau katanya kita ada 4 beradik, dia tahu kata kita mempunyai 4 beradik. Dia tak tahulah kata kita ni ada 3 beradik. Dia tak tahulah kitanya 5 beradik. Sebab pada wakilnya kita mempunyai 4 beradik saja. Begitulah. Atau lainnya. Dan ada habis. Biasanya ulang balik sikit lagi. Yang tidak berhimpun dan yang bersalah-salahan. Yang boleh berhimpun, yang boleh berhimpun bentangan dan qadarnya yang tentu atau lain. Dengan bilangan-bilangan atau lainnya. Atau lawannya. Jadi maknanya yang boleh berhimpun tu yang ni pada masalah lain lah. Seperti besar, benda yang besar. Kita makhluk ini kalau kita kata gajah tu walaupun dia besar tapi kalau kiranya terima pada akal nak kecil dia kan. Benda yang tinggi seperti langit tu walaupun sekarang tu dia sebelah atas tapi terima nak duduk sebelah bawah. Tetapi kalau dia sebelah atas bawah tu tak dah. Begitulah. Kalau benda tu bilangannya 4, 5 tu bukan. Tapi kalau tak 4 boleh jadi 5 lah. Begitulah. Benda tu panjangnya sejekal boleh jadi. Maka bukanlah panjang 2 jekal. Itu bentangan dan qadar sekilo 2 kilo katalah. Yang tentu atau lain-lainnya. Dan bilangan atau lain-lainnya. Tentu dengan satu bilangan dan lainnya. Pendeknya begitulah. Jadi maknanya pendek katanya Allah Ta'ala itu tahu dengan segala kelakuan bagi segala perkara. Tahu dengan segala perkara wajib, mustahil, harus. Seperti kata tadi. Cumanya kalau kita nak sebut satu-satu memanglah luas sangat. Sebab perkara-perkara ni tak lepas pada kalanya. Ada kala wajib, ada kala mustahil, ada kalanya harus. Jadi maknanya tidak ada suatu benda yang wajib yang tersembunyi daripada ilmu Allah, tidak ada. Tidak ada suatu perkara yang mustahil yang sembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala, tidak ada. Tidak ada perkara yang harus, malaikat nyata bagi ilmu Allah Ta'ala. Tapi tahu tu betul dengan wakil, betul dengan sifat dia. Mustahil tahu kata mustahil, yang harus tahu kata harus. Yang begitu sifatnya begitu, tahunya begitu. Begitulah maksud dengan katanya. Tahu dengan segala perkara berbentangan dengan kelakuan perkara itu pada wakil. Begitulah. Dan lagi dia katanya dan ada perkara itu, ada dan tiada pun dia tahu. Katalah mana-mana sifat-sifat yang melawanan pada makhluk ini. Pada masa begian-begian dia tahu kata benda ni ada pada masa itu, ada pada masa ini. Seperti hari Khamis dan hari Khamis, hari ni adalah hari Khamis masalan. Bulan ni adalah bulan apa dia? Rabiul Awal contohnya. Tahun ni tahun yang keberapa dia tahu. Waktu sekarang, waktu siang ke malam dia tahu. Dan keadaannya, keadaan suatu perkara pada tempat begian-begian. Sekiranya kalau benda mungkin ini mesti bertempat, dia tahu tempatnya di mana-mana tempat. Di Mekah ke dan lain-lain. Ada kat Mekah ke, ada kat Jawi ni ke, ada kat mana, ada kat rumah ke, ada kat masjid katalah. Lagi sebagai tahu yang lagi sebagai tahu dan nyata yang tiada terima tersembunyi sekali-kali. Kita akhir di situ dulu.
InsyaAllah kita akan sambung sebagai tahu dan nyata yang tiada tersembunyi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستغفرك